Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Riz Media. Okey, hari ni aku nak cerita sikit, nak bagi tips sikit ke korang kepada mereka yang nak rakam video untuk apa saja acara lah. Sama ada korang nak buat untuk YouTube korang ke, atau untuk korang video presentation ke, video pengajaran ke, walau apa pun yang korang buat. Lepas tu korang kena edit kan. Okey, sini aku nak bagi sedikit tips untuk korang macam mana nak shoot video dan juga rakam video tersebut. Okey, jom kita pergi intro dulu. Okey korang, selamat datang ke channel Riz Media. Nama aku Riz. Kepada siapa yang belum lagi subscribe channel ni, sila tekan butang subscribe kat bawah ni, dan tekan loceng, dan jangan lupa like, share video ini kepada kawan-kawan korang yang mungkin bermanfaat. Okey, baiklah macam ni. Tips yang pertama, yang paling penting sekali yang aku nak cuba sampaikan kepada korang adalah berapa resolution video yang sesuai untuk korang shoot. Sebenarnya ada banyak resolution yang ada. Contohnya adalah seperti 720p yang mungkin korang pernah dengar, 720p, ataupun 1080p, 1080p, 4K dan juga ke atas. Okay, yang paling popular adalah 1080p dan 4K lah. Mereka yang mempunyai high-end punya PC ataupun high-end punya kamera, selalunya dia akan shoot 4K sajalah. Sebab apa, dia nak kualiti yang terbaik. Tapi kalau korang mempunyai spek yang sederhana macam aku ni, korang digalakkan untuk shoot pakai 1080p ataupun 720p. 720p sebenarnya agak lama dah sejak 5-6 tahun lepas rasanya orang pakai 720p. Kalau korang nak pakai, kalau korang punya spek device korang adalah terhad, 720p pun kira consider okey lah bagi aku, tak ada masalah. Okay, sebab apa? Sebab apa? Dia ada kena-mengena dengan kualiti video korang bila korang akan ditayangkan dalam resolution yang besar. Contohnya nak buat presentation untuk pergi apa, korang akan ditayangkan di skrin yang besar lah. Dia melibatkan pixel yang tinggi lah. Dan korang boleh kurangkan bitrate juga, bitrate video tu untuk mengurangkan size dia. Tapi kualiti pun akan terjejas jugalah. Tapi kalau korang punya device boleh render sampai ke bitrate yang maksimum tu, okey lah tu. Ini pun aku belajar daripada orang tentang bitrate. Aku pun sebenarnya pernah belajar tapi aku dah lupa dah benda tu. Dia ada lossless, lossy semua. Aku pun dah lupa juga benda-benda tu tentang video. Aku pun bukan expert sangat buat video. Cuma aku nak bagi korang tips lah, beberapa untuk korang yang mungkin tak tahu kat mana nak cari tips-tips ni. Aku kongsikan kat korang lah. Okey, yang kedua, kita tengok pula apakah medium yang korang akan sharekan korang punya video tu. Mostly sekarang ni ramai orang share kat Facebook, dekat YouTube, dekat social media yang lain macam WhatsApp, macam Telegram. Dia bergantung kepada audience korang juga. Kalau audience korang tu budak-budak dan dia lebih kepada more on device WhatsApp, telefon, korang boleh consider untuk reducekan lagi korang punya resolution tu kepada yang sesuai untuk device tersebut lah. Kalau melalui handphone saja, korang boleh kecilkan lagi kepada 640 contohnya. Tapi kalau video tu digunakan secara meluas, 1080p sudah cukup bagi aku lah. 720p pun sudah cukup. Macam aku cakap tadi, tak perlu sampai 4K lah bagi aku, sebab akan menyusahkan korang buat editing ni. Kalau korang punya device high-end macam aku cakap tadi, tak ada masalah. Itu adalah medium yang korang akan tentukan dan juga audience korang pada siapa lah. Tapi biasanya untuk zaman sekarang, zaman 2020 ni, internet pun dah laju. Tak ada masalah untuk korang upload video 1080p, sekejap je korang boleh upload. Okey, kemudian tips seterusnya adalah pastikan korang bila nak shoot tu, pastikan device korang tu stay still.
Ataupun kalau nak bergerak sekalipun, pastikan korang punya stabilization, korang punya device tu bagus. Maksud aku, kalau korang ada gimbal, korang pakai gimbal tu, dan korang ada kamera yang boleh buat kamera tu steady, kamera yang mahal yang steady, tak ada masalah, pakai je. Ataupun korang boleh letak pacak tripod je, biar je kat situ, shoot still. Kalau korang nak shoot video yang contohnya korang nak tunjuk korang punya video mengajar apa ke, okey, korang boleh gunakan cara tersebut untuk pastikan kualiti korang tak bergoyang. Kalau korang kena bergerak juga, pastikan kurangkan pergerakan selagi boleh. Sebab apa, video yang bergoyang-goyang ni korang sendiri pun tak suka tengok kan, apatah lagi orang lain. Itu kan. Tapi korang belajar juga beberapa shot. Contoh korang nak dolly, korang nak panning apa semua, korang nak zoom apa semua, pastikan jangan zoom banyak kali lah, macam sinetron nak kan. Okey, belajar juga shot-shot yang ada dalam video, shot-shot basic lah. Jadilah kau tak payah nak buat macam cinematic sangat, half moon lah, benda jadah semua. Korang mana nak buat, korang tak payah lah benda-benda yang terlalu advance tu. Sebab apa, ia bergantung juga kepada jenis video korang buat shoot untuk budak-budak. Takkan korang nak buat shoot cinematic bagai apa semua tu kan, tak payah lah nak action bombang. Itu pulang audience korang macam aku cakap tadi. Alright, pastikan juga korang, tips terusnya adalah pastikan dalam video korang ada juga korang insert image, korang insert audio, korang insert teks, dan juga korang selit-selitkan sikit video-video yang mana yang korang nak tu. Itu menjadikan video korang lebih menarik dan taklah membosankan sangat. Kalau korang tengok video aku ni agak bosan sikit, mungkin sebab aku kurang kreatif juga nak masukkan beberapa teks dan audio semua tu. Tapi kalau korang rasa tak bosan, tip aku ni okey, consider okey, jangan lupa share lah. Okey. Alright, seterusnya, sebenarnya tips yang pertama ni patutnya aku letak yang tips ni. Pastikan korang ada storyboard ataupun skrip korang yang mana adalah perancangan video korang tu. Ataupun korang, kalau korang shoot vlog atau tanpa perancangan, itu terpulang kepada korang, buat korang yang sendiri shoot. Kalau korang ada storyboard, korang pastikan korang ikutlah storyboard dan skrip tu. Pasal apa? Bila nak editing nanti, senang untuk korang, supaya korang tahu, okay, scene ni, shot ni, masuk ni, must insert ni, apa semua korang tahu. Shot ni, masuk ni, insert ni, apa semua, buang yang ni, masuk yang ni, dan semualah macam-macam benda lah yang korang boleh consider. Ini adalah untuk menjimatkan masa korang time editing. Kalau benda ni tak ada, maka minimum 3-4 jam tu untuk editing adalah biasa. Kalau korang hanya slideshow je, korang buat je pombang-pombang, tak ada masalah. Itu benda basic lah. Kalau melibatkan banyak insert video, bahan pula tak ada apa semua, memang melibatkan 3 ke 4 jam video tersebut. Okey, dan paling penting masa korang shoot, ni adalah tips juga yang paling penting. Tips ni aku sendiri pun kadang-kadang terleka. Pastikan audio korang jelas. Kalau korang shoot video macam dalam TV1 yang dekat bawah tu, yang bahasa isyarat tu, korang tak perlulah audio. Tapi sebelum korang nak shoot, pastikan video korang ada audio yang jelas. Kalau korang bercakap, pastikan suara korang tu jelas, orang dengar. Jangan video korang gempak tapi audio hampeh. Korang kena lah macam 5 second yang pertama korang boleh test mic. Okay, ini test mic. Korang boleh consider macam tu dah untuk test, dan korang tengok balik macam mana korang punya quality audio tu. Sebab apa, bila katakanlah korang dah shoot selama lebih sejam, tiba-tiba audio tak ada, takkan rasa haru? Macam aku tadi lah, dah shoot 15 minit punya video, tiba-tiba tak ada audio, rasa menyesal. Menyesal cakap lu. Itu belum lagi kalau tiba-tiba korang benda nak cepat kan. Okey, malah aku nak membebel.
Storyboard dan skrip tu perlu selari lah. Kalau ada adjustment bagi tahu awal supaya editor tak adalah rasa terbeban dan rasa macam nak pukul orang ataupun nak bunuh orang. Korang tahulah siapa yang pernah edit video, yang pernah terlibat dengan production, korang tahulah macam mana rasa editing tu sangatlah memenatkan. Orang kata ada yang sampai tak tidur, ada yang sampai tidur kat office, macam-macam cerita lah nak menyiapkan editing tu. Kadang-kadang editing tu tak ikut skrip apa semua, ada major adjustment apa semua tu lah sebabnya kena ada meeting ataupun macam-macam lah benda production ni. Kalau siapa yang pernah terlibat dengan production, korang tahulah macam mana kalau nak buat satu video tu yang kadang benda tu simple je kadang, tapi melibatkan banyak benda yang korang rasa benda tu kecil tapi sebenarnya sangatlah besar impact dia. Okey. Kemudian korang pastikan juga suasana masa korang shoot tu adalah terkawal dan juga bebas daripada bunyi-bunyian. Pastikan korang punya handphone tu, kalau korang shoot menggunakan handphone, pastikan handphone korang tu tak ada bunyi-bunyi yang lain seperti tiba-tiba ada orang call, tiba-tiba mesej masuk tontang. Bila korang melibatkan video korporat ni, itu sangat penting. Tiba-tiba tengah shoot video korporat, tiba-tiba totong, tiba-tiba ada gangguan ni. Itu aku rasa tak bagus lah untuk video korang. Terpaksa juga macam mana nak, tak ada choice. Abaikan bunyi-bunyi yang interference sekeliling. Contoh macam aku ni ada bunyi kipas. Aku cuba aku malas nak buang sebenarnya bunyi kipas ni. So aku banyak kerja. So aku malas banyak kerja, so aku tindihkan juga dengan audio background supaya tak adalah rasa macam ketara sangat bunyi tu. Kalau korang dengar ni adalah daripada kipas tu. Sebab mic ni tak bagus, mic murah biasalah. Dan juga tips seterusnya adalah masukkan juga intro dan juga outro. Intro adalah permulaan video, outro adalah pengakhiran video. Contohnya sebagai pengenalan kepada channel korang kepada korang punya konten. Contohnya macam tadi aku buat intro. Aku nak kata aku akan hari ni aku akan shoot ni. Lepas tu keluar intro animation aku. Itu untuk memperkenal aku punya channel lah. Kemudian pada last kali aku ucap terima kasih apa semua. Lepas tu aku bubuh sekali aku punya intro. Sebab apa, intro aku tu boleh jadi outro juga. Kalau korang ada intro yang best korang boleh pakai lah. Dan juga tips seterusnya adalah untuk menjimatkan masa, korang boleh guna template ataupun footage yang mana yang free untuk selitkan mana-mana video untuk menambahkan lagi menariknya video korang tu. Contoh, korang boleh tengok dekat pexels.com, pexels.com. Kat situ korang tengok footage yang kalau korang nak tengok aerial view apa semua yang mana korang nak consider nak ambil tu, korang boleh ambil video tersebut untuk kegunaan personal. Tak boleh kegunaan untuk dalam korang punya profit punya organisation. Sebab apa, nanti kalau dia track korang, dia akan saman korang pasal menggunakan video tersebut untuk kegunaan korang punya komersial. Kalau untuk korang yang tak ada kena-mengena dengan komersial, korang contact dia beli video tu. Kalau korang nak gunakan untuk biasa-biasa je, tak ada kena-mengena untuk profit, tak ada masalah. Itu nasihat aku tentang copyright ni. Banyak cerita lagi aku nak cerita, tapi bukan aku cerita kat sini. Itu salah satu tips lah bagi aku kan. Memang boleh korang guna image apa semua, tapi pastikan untuk non-profit. Kalau korang masukkan untuk profit, aku rasa kemungkinan korang kena saman tu adalah tinggi. Baik-baik. Untuk media elektronik, risiko nak kena saman tu sangatlah tinggi kalau korang tak berhati-hati. Pastikan korang menggunakan audio-audio, video-video yang copyright free, supaya kalau korang upload kat YouTube apa semua, tak adalah kena copyright infringement ke, copyright strike ke, apa jadah semua tu.
supaya video korang selamat. Kalau untuk monetize apa semua, selamat lah. Aku kalau nak cerita pasal monetize ni, kau boleh tengok video aku yang sebelum ni. Aku cerita sikit tentang monetize, apa semua dimonetize ke apa semua tu. Okay, itu saja aku rasa tips aku untuk kali ini. Aku pun dah panjang lebar aku cakap-cakap ni. Kau korang pun boring juga. Cerita lama-lama ni boring. Okay, kita jumpa lagi dalam bab yang akan datang. Kalau korang ada pertanyaan apa-apa, kalau ada nak tambah tips-tips tersebut, boleh komen kat bawah ni. Tak ada masalah, aku tak ada halnya. Aku pun belajar juga dengan korang. Kalau ada tips nak tambah, komen kat bawah. Aku tak ada masalah. Untuk kegunaan orang lain juga, aku juga belajar juga daripada korang. Tak ada masalah. Okay, kepada mereka jangan kepada mereka yang belum like video ni, yang belum share video ni, yang belum subscribe video ini, terutamanya tekan subscribe je laju, tekan button loceng kat bawah tu. Dan korang jangan lupa tonton video aku yang akan datang, supaya aku dapat buat lebih banyak lagi video di masa-masa yang akan datang. Okay, sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum. Bye bye.